Assalamualaikum, bersama saya lagi Hafiz Malaya FX. Dengan ini Hafiz merasmikan sedikitlah perkongsian dengan korang semua pasal macam mana nak trade yang sebenar, simple teknik and nice skill lah. Okey, di mana Hafiz hari ni Hafiz tunjuk kau mukadimah dia. Sebenarnya trade ni mudah je. Ramai cikgu-cikgu kat luar sana tak dapat olah lagi benda ni sebab Hafiz tengok ada masalah sedikit. Mungkin salah korang juga, sebab benda ni kadang-kadang sifu-sifu korang hajar pun. Kalau korang seorang yang tidak membaca dan tidak memahami apa itu SNR yang sebenar, korang tidak akan dapat skill dan teknik yang sebetulnya. Okey, hari ni Hafiz nak bagi tahu macam mana Jerome Forex buat kerja, macam mana penyamun Kuala Putih buat kerja, perungkai dunia trader, simple teknik, nice teknik, penjejak Hafiz Malaya FX. Okey, hari ni Hafiz Malaya nak tunjuk kat korang macam mana Hafiz Malaya buat kerja dalam dunia trade ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau korang tengok, ini piece ini piece di mana Allah Ta'ala buatkan kita, jari kita sempurna. Jari kita, bersyukur pada Allah kerana ada jari. Yang tak ada jari tu Allah berikan kelebihan dia dekat lain. Okey, tapi yang mana ada jari tu korang manfaatkan. Sama juga korang nak berzikir apa semua, korang menggunakan benda ni untuk kiraan. Jadi dekat sini Hafiz gunakan konsep yang mudah, di mana untuk kenal uptrend dan downtrend. Yang korang belajar reversal pattern, downtrend pattern, uptrend pattern. Okey, yang sebenarnya dia bermula dari sini. Kalau korang tengok betul-betul, dia nak naik ke dia nak turun ke. Kalau dia nak turun, jari kita ni, jari kita yang ni, dia nak turun, dia sama macam ni. Habis zoomkan. Korang nampak tak? Sebenarnya Allah Ta'ala dah buat sempurna. Korang tengok Hafiz lukis sama tak? Maaf lah, lukisan buruk sikit kan. Sama kan dengan yang ni. So benda ni mudah sebenarnya kalau korang faham apa itu SNR. Ini downtrend punya pattern. Okey, nanti Hafiz akan masukkan yang lebih advance lah untuk korang. Okey, lepas tu kalau dia nak downtrend, korang pusingkan jari korang, korang akan nampak. Korang pusingkan piece korang punya jari piece, korang pusing ke bawah, korang akan nampak pergerakan tu. Kau tengok dekat candle korang akan nampak. Okey, Hafiz bagi yang mudah, simple je ni. Setakat sekarang ni aku rasa benda ni lagi penting lah. Bila korang dah tahu SNR, korang nak pakai Fibo ke, korang nak pakai indikator ke apa, indikator instrumen yang dalam Forex sebenarnya semuanya penting kalau korang faham betul-betul. Sebab benda tu ada manfaat dia. Dan setakat ni alhamdulillah kan, kalau korang faham cara kepenggunaan jari korang punya pemahaman dari segi sudut bacaan korang. Sebenarnya yang sifu-sifu banyak bagi ebook tu bukan apa, dia nak terangkan kat korang. Kalau dia terangkan pun korang takkan faham, sebab korang tak membaca. Kalau korang tak membaca, korang tak boleh buat benda ni. Okey, dia konsep Forex ni dia takkan habis ilmu dia. Selagi korang seorang yang mencari ilmu, korang memahami apa itu candlestick pattern, dekat mana reversal, dekat mana rejection, dekat mana support and resistance, SNR, SND, banyak benda. Tapi Hafiz banyak gunakan kepada SNR lah. Okay, so hari ni Hafiz tunjukkan korang macam mana nak baca downtrend dengan uptrend lah, menggunakan jari piece. Okay, so Hafiz akan ubah kepada Fibonacci uptrend. Okey, bila korang dah faham konsep ni tadi, okey, konsep yang ni, bila korang dah faham, korang tengok tak sama ke dengan Fibo ni? Okey, Fibo kan Hafiz dah ajar kat korang kan, cara nak baca Fibo apa semua kan. Okey, bila dekat sini dia dah incher break, dia ada buat rejection, dia akan naik untuk base order. Dekat base order dia akan naik kat base order. Dia naik,
Dia lepas pivot, dia akan test nak pergi kat brake. Okey, dekat brake ni tadi, bila korang baca Fibo, sebab tu tulisan dekat Fibo korang, habis tak kisah korang nak tulis apa kan, brake ke apa ke, yang penting korang faham. Dekat sini, dekat brake ni, pass or not, itu yang penting. Bila dia lepas, bermakna dia akan naik lagi. Kalau dia rejection, dekat setup confirmation ni dah rejection, maknanya dia akan turun. Maknanya dekat sini tadi, dekat brake tadi, dia tak berjaya close candle untuk candle meneruskan perjalanan. Maknanya dia dah MHV. MHV ni maknanya rejection. Rejection yang berterusan. Maknanya rejection ke atas. Kalau dia tinggal lidi dia tu banyak, senang bahasa kampung lah dia tinggal lidi dia tu banyak, rejection yang banyak dekat atas ni, bermakna dia tak mampu untuk naik ke atas. Tapi kalau dia rejection di bawah yang banyak, bermakna dia nak naik ke atas. Sebab tu kita panggil dekat sini brake. Okey, bila dia lepas dekat setup confirmation, dia lepas pergi TP1. Pergi TP1, dia akan membuat reversal, retracement sekejap untuk pergi ke TP-TP yang seterusnya. Okey, ini untuk uptrend pattern. Okey, simple Okey, so kita pergi kepada downtrend pattern. Downtrend pattern pun sama guys. Korang tarik Fibo korang, base order korang mesti duduk atas, TP duduk bawah. Itu downtrend. Janganlah pula TP duduk atas, TP duduk atas, base order duduk bawah, kau cakap downtrend. Itu aku tak tahulah kau belajar dengan siapa kan. Fibo terbalik. Jadi untuk belajar apa Fibo uptrend, downtrend, tengok pattern. Jangan korang mandai-mandai, nanti korang tak akan dapat yang sharp entry. So dekat sini sama juga konsep yang tadi. Initial break, rejection shadow yang dekat sini yang banyak. Okey, korang pastikan dia turun dan dia masuk kepada base order 2. Base order 2 dan reject, tak nak naik ke atas lagi, akan turun. Maknanya korang boleh taruh dekat sini order lagi. Sebab bila dekat sini nanti, bila dia dah reject, korang masuk order, dekat sini kawasan ni korang dah boleh buat BE. Bila korang dah buat BE, korang standby untuk the next order dekat base 2. Base order 2, bila reject lagi dekat sini, korang akan masuk order untuk retracement yang kedua, dan korang akan buat BE dekat sini. Sebab tu Hafiz ajar BE. Ramai je orang tak ajar BE. Setakat ni aku jumpa hanya segelintir, yang mana sahabat-sahabat aku yang jadi sifu tu, aku banyak tengok diorang ajar BE. Ada yang sifu-sifu lain, ada juga yang tak ajar BE ni kan. Aku bergaba sebab bila dia tak ajar BE, bermakna dia terlalu yakin lah kan. Macam aku minta maaf lah cakap, aku pun tak consider dengan market sangat. Sebab kalau korang perasan, sebab ada juga yang ramai salahkan sifu apa semua. Sebenarnya sifu pun tak boleh korang nak salahkan. Sebenarnya kena salah diri sendiri. Sebab bila kita tamak, kita tak dapat konsisten. Sebenarnya the professional trader, dia nak konsisten je, bukan nak hebat, nak tunjuk profit tinggi-tinggi ke apa, tak. Yang penting konsisten, ada withdrawal setiap hari. Seorang trader profesional withdraw setiap hari, bukan tunjuk-tunjuk profit je. Tunjuk withdraw sekali, baru dia profesional. Nak konsisten setiap hari. Itu baru pro. Kalau setakat tunjuk profit, tak guna juga. Yang penting tunjuk korang punya konsisten. Orang nak tengok konsisten, orang nak tengok kau punya disiplin. Itu yang penting. Kalau kau seorang yang disiplin, korang akan ikut law, cara trade yang sebetulnya. Okey, rezeki tu milik Allah, Allah yang bagi kita. So kita, alhamdulillah, kita ucapkan setiap hari. Itu yang penting. Okey, sebab tu kita apa-apa pun, kita tawakal. Bila kita dah BE tu, kita tawakal untuk tunggu the next order sampai ke TP kita. Sebab market ni bukan kita punya. Jadi kita follow rule market. Dengan apa jua sekalipun, follow rule market. Belajarlah dengan apa yang korang fahami, belajarlah dengan apa yang korang pelajari. The best come from your brain, not come from the signal. Okay, come from your brain. Apa yang korang belajar, apa yang korang faham, korang gunakan dan manfaatkan. InsyaAllah korang boleh sukses dunia akhirat. Aku doakan yang terbaik untuk korang. Okay. So sebab tu aku letakkan base order, pivot, break, pass or not. Dekat pass or not ni mesti dekat break. Kalau dia berjaya close candle dekat break ni, bermakna dia akan pergi setup confirmation dan pass ke TP1, TP2, TP3 and clean confirmation. Clean confirmation ni kita tunggu pula dia buat initial break sekali lagi untuk rejection panjang, dan kita order balik untuk
buy setup. Okay, kawan-kawan, ini Fibonacci downtrend. Okay, ni aku nak tunjuk kat korang. Okay, macam mana candle tu bergerak. Okay, Fibonacci plus SNR. Okay, nak bagi tahu kat korang kawan-kawan. Okay, ini Hafiz buat Fibo uptrend Kalau korang tengok, sekarang ni dia dah naik, pump dia reject TP3. Okay, dah clean order. Clean order. Korang kat sini korang boleh sell. Okay, sell. Dia naik sampai sini. Ini kira downtrend lah. Downtrend, sub, dia turun balik, sub, dia break kat sini. Dia break, dia shaking. Shaking. Okay, lepas tu dia buat incher break, sub, dia reject panjang balik. Dia naik, masuk order. Sama je macam tadi yang Hafiz tunjuk. Okay, zigzag tadi dengan V-piece. Hafiz namakan V-piece jari lah, sebab nak bagi mudah kan. Faham? Aku kurang sikit bahasa-bahasa forex ni. Cuma yang ni je aku boleh bagi tahu kat korang. Lepas tu dia naik, masuk base order 2, base order 3. Lepas tu tembus, pergi kat pivot, shaking, tak nak turun-turun. Pas dekat break. Sama ada dekat sini, dekat break ni lepas ataupun tak, kita tengok dulu. Okay, bila lepas, okay, kita hold. Sub, masuk setup, naik, turun balik shaking. Biasa kat setup ni shaking dulu, dan dia pergi TP1, retracement, waiting for new order. Kalau nak order lah, tapi high lah, dah highest kan. Okay, so korang tengok TP1 dia mesti dekat dengan resistance previous. Ni nak tunjuk ni TP. Bila korang tarik Fibo, kalau TP korang tadi tak ngam dengan previous punya wave, maknanya Fibo korang salah lagi. Itu je Hafiz boleh cakap. Dia mesti sama dengan previous punya wave. Itu untuk ketepatan korang punya TP dan korang punya Fibonacci. So dekat sini yang korang kena faham betul-betul. Resistance, support, bila resistance turun ke bawah, resistance become support. RBS naik lagi, RBS support. So support dia bertemu, support yang lama, previous support. So waiting, betul, dia break dekat support previous, reject, sub, dia naik. Sama juga. Sebab tu kita perlu combinekan Fibonacci dengan SNR. Lepas tu bila korang tarik trend line, dia sama. Korang buat macam ni, aku nak tunjuk kat korang. Korang tarik macam ni, korang taruh trend line macam ni pun korang dah nampak. Dia masuk kan? Nampak? Dia masuk kan? Aku malah nak tarik sebab tak nak rosakkan lukisan. Jadi aku buat macam ni kat korang. Pembaris sekejap. Korang tengok. Tengok. Masuk kan? Trend line kan? Korang tengok. Masuk kan? Bertemu kan? So ini adalah trend line dia. Dan bila korang tarik trend line, okay, aku tarik panjang sikit. Tarik panjang. Nampak? Tembus kan trend line? So candle pecah dominan. Okay, so dekat sini harap-harap dapat membantu kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat luar sana. InsyaAllah manfaatkan benda yang dapat ni. Setakat hari ni aku jumpa ramai lagi yang fail bab Fibo ni, tak faham pergerakan. So hari ni aku rungkaikan sedikit sebanyak. Kalau ada kesilapan dan keburukan, itu datang daripada aku. Tapi segala kebaikan itu datang daripada Allah Ta'ala. Aku hanya membantu korang, dan minta yang baik-baik, positive thinking bagi kawan-kawan di luar sana. InsyaAllah moga-moga Allah membantu kita semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga kalian juga akan sukses dunia akhirat, InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.